Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita dengan tajuk bahagian pengajian hadis. Bab 17, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita lihat terus kepada objektif pembelajaran. Sekejap, akan pilih marker. Okey, lihat kepada objektif pembelajaran. Yang pertama adalah antum mampu untuk menterjemahkan perkataan hadis. Yang kedua, apakah sebab kita perlu berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan apakah kelebihan Quran ataupun perbandingan Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Yang keempat, menjelaskan cara penyelesaian kesalahan. Yang ini paling penting. Okay. Ini adalah main bagi tajuk ni. Yang kelima adalah apakah amalan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, akibat dan juga menjelaskan pengajaran. Apa yang akan highlight adalah berkenaan dengan maksud potongan hadis, sebab perlu berpegang dan juga cara penyelesaian. Okay. Sebab objektif yang kelima dengan keenam adalah kita maksudnya antum boleh fikir sendirilah. Okay, adalah bergantung kepada pengetahuan masing-masing. Okey, lihat kepada maksud potongan hadis yang pertama. Okey, ada dua perkara yang di-highlightkan. Taraktu fikum amrayni. Okey, amrayni ni adalah merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi apabila antum perlu menjelaskan maksud perkataan, ambil daripada sinilah. Dua perkara penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai panduan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni popular soalan ni. Okey, seterusnya, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Orang yang berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan sesat dalam mencari petunjuk kehidupan. Lan tadillu adalah tidak akan tersesat. Ma in tamassaktum, jika kita berpegang, bihima adalah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Seterusnya, keperluan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Okey, ini yang penting juga. Sebab-sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni pun boleh fikir sebenarnya menjadi panduan, mengelakkan perselisihan. Okey, sebab ajaran yang terkandung adalah benar dan tidak diragui, dan kandungannya sesuai diamalkan sepanjang masa dan mendapat taufik dan hidayah. Okey, bila kita berpegang dengan kedua-dua ni, hidayah itu kita akan dapatlah. Okey, seterusnya, ini sebagai pengetahuan kitab-kitab samawi. Okey, kelebihan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Antum hanya perlu ingat 2 atau 3 sahajalah, sebab bila soalan tanya tentang perbandingan, bezakan antara kedua-dua ni dalam bentuk jadual. Okey, yang pertama, Al-Quran adalah syariat yang terkandung dalamnya kekal sepanjang masa. Okey, dan kat sini syariatnya terbatas untuk kaum tertentu. Yang ni kekal sepanjang masa. Yang ini adalah syariat yang terbatas untuk kaum tertentu. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua adalah dijamin selamat daripada penambahan atau pengurangan. Yang kedua adalah kandungan banyak ditokok tambah oleh para pendeta. Ini perbezaan yang kedua. Yang ketiga, mukjizat yang masih kekal sehingga kini. Yang ketiga, tidak lagi dianggap sebagai mukjizat. Okay? Dan yang keempat, membaca dikira sebagai ibadah, membaca tidak dikira sebagai ibadah. Huraikan perbezaan dalam ayat yang ringkas, tapi mesti dalam bentuk jadual. Okay? Seterusnya, Al-Quran dalam tajuk ni berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai salah satu sumber ataupun cara untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Okay, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ni lah. Okay, terus kepada kaedah penyelesaian. Okay, ini paling penting. Soalan yang suka ditanya dalam SPM. Okay, yang kena ingat bahawa ada 7 penyelesaian masalah. Okay, yang pertama adalah targhib, motivasi. Yang kedua adalah ancaman, tarhib. Yang ketiga adalah teguran yang membina, al-mau'izatul hasanah. Dan yang
5 adalah mujadalah bil ihsan, iaitu perdebatan. Ke-6 mesyuarat asyura. Ke-7 buat apa dia ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 tawakal dan ke-7 adalah cara siksaan ataupun azab. Okey, kalau cara motivasi biasanya dalam Al-Quran mesti kita akan jumpa ayat Quran yang sentiasa menggalakkan manusia untuk berlumba-lumba buat kebaikan. Kalau cara ancaman, okey, dia mengingatkan manusia supaya berhati-hati terhadap perkara buruk kerana akan adanya ancaman. Okey, sekadar reminder. Dan mau'izatul hasanah apabila ada ayat yang memberikan teguran yang baik kepada seseorang. Perdebatan berhujah menegakkan sesuatu kebenaran. Dengan cara ini, kebenaran akan terbela dan masyarakat akan menjadi aman dan harmoni. Okey, melalui syura berbincang mencari penyelesaian. Yang ke-6 penyerahan tawakal. Okey, ada ayat Quran yang menggalakkan kita selepas kita berusaha perlunya kita berserah kepada Allah agar seseorang bersikap positif dalam usahanya. Okey, yakin dengan kejayaan yang tidak mudah kecewa apabila gagal. Dan yang terakhir adalah cara penyelesaian yang disarankan adalah melalui azab, iaitu hukuman. Okey, cara ini sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan setelah berbagai-bagai cara dunia. Okey, berikut adalah amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang ini kita dah pun belajar dan apa cara penyelesaiannya. Okey, so ada aspek-aspek yang tadi gariskan dari segi akidah, sembahyang berhala. Okey, so cara penyelesaian disarankan adalah Al-Quran dan Sunnah membawa kepada berpegangnya dengan rukun iman dan rukun Islam. Dari segi ibadah, apa amalan dia yang bertentangan? Sembahyang dengan niat. Okey, menunaikan ibadah haji selain daripada Mekah dan berkahwin secara batin. So, apa dia punya penyelesaian? Ikutlah ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu pentingnya sunat hadis-hadis yang kita baca dan mengikut kepada sunnah-sunnah. Sebab tu tak boleh berpegang, sebab tu tak boleh merujuk kepada Al-Quran sahaja. Kemudian amalan yang bertentangan dari segi akhlak adalah rasuah, berdusta, mengumpat, fitnah dan membunuh. Kemudian mengikut panduan yang khusus dan umum tentang akhlak Al-Quran dan sunnah. Ini antara pensyariatan yang dikeluarkan oleh Al-Quran dan sunnah mengikut kepada bagaimana Allah menceritakan sikap-sikap Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrik ataupun orang Yahudi dalam Al-Quran. Seterusnya, amalan yang bertentangan dari segi muamalah ataupun jual beli adalah riba, judi dan minum arak. Jadi, apa penyelesaian datang daripada Quran dan Sunnah adalah Allah mendatangkan etika-etika, okey, yang dapat menjamin kesejahteraan, pengharaman arak dan zina dan sebagainya. Okey, so ini adalah akibat yang tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah, tidak akan mendapat petunjuk. Kemudian, pelbagai bidang pengetahuan yang dalam Al-Quran dan Sunnah ni tidak dikaitkan dengan unsur ketuhanan. Okey, dan menyebabkan manusia menjadi sesat. Mereka hanya membaca ayat-ayat tu sekadar di permukaan sahaja, tidak membaca tafsir. Jadi mereka gagal untuk mengaitkan dengan ketuhanan dan akhirnya menjadi sesat. Dan ada sebenarnya yang sebahagian yang berpegang kepada Al-Quran sahaja dan tidak mahu berpegang dengan hadis sebab mereka mengatakan Rasulullah hanyalah manusia biasa. Seterusnya manusia akan menyimpang daripada sifat fitrah. Contohnya sumbang mahram, seks bebas, buang bayi dan sebagainya. Okay, dan akhirnya manusia akan menerima azab dan laknat. Jadi apa yang kita dapat daripada tajuk ini adalah Al-Quran dan Sunnah ni adalah sebagai panduan hidup, okay, yang diamalkan sepanjang masa dan untuk menjamin kesejahteraan hidup dan akhirnya menjadi amalan. Okay, dan akhirnya mengingatkan kita bahawa amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah sesat. Okay, kita cuba tengok kepada soalan. Okay, kelebihan ni tengok pada jadual. Jadual perbandingan tadi. Yang kedua, bagaimanakah masalah menurut pandangan Quran dan Sunnah? Ada 7. Yang 7 cara tadi. Yang ketiga, terangkan akibat membelakangkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Boleh rujuk nota. Uraikan maksud lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Okay, ingat tadi lan tadillu adalah tidak akan sesat apabila kamu berpegang bihima kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan
as-sunnah. Okey, huraikan maksud dahulu. Jika kita berpegang, apa kesan kalau kita berpegang dengan Quran dan Sunnah? Apa akan jadi? Okay, apa kelebihannya? So, itu maksudnya kepada huraikan maksud. Dan 4 pengajaran ambil sahaja di atas ni. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, itu sahaja untuk tajuk berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ingat yang paling penting untuk tajuk ni, antum kena ingat kepada 7 cara penyelesaian. At-targhib, at-tarhib, al-mau'izatul hasanah, mujadalah bil ihsan, asyura, at-tawakkal dan al-azab. Okey, jumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.